Yang mustahak untuk perbahasan kita pagi ini semuanya berkisar tentang adab dan etika sebagai makhluk sosial. Kita dengan orang macam mana. Diajar oleh Nabi satu persatu dalam bab kirim salam, menyampaikan salam, menjawab salam. Sampailah awak nak keluar daripada majlis, nak berundur diri daripada rumah orang pun ada etika. Cuma kita kiaskan dalam konteks moden, kita berinteraksi menggunakan WhatsApp group, Facebook dan sebagainya. Begitu juga caranya kita bawakan. Ini adalah simbol mukminina kamilin. Orang yang sempurna adabnya sebagai orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai, ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Seterusnya para pegawai dan rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pecinta ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam Pahang. Alhamdulillah kita masih lagi membincangkan kitab 100 Sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan. Dan banyak manfaat yang kita dapat daripada buku ini. Dan Alhamdulillah juga malam tadi telah berlaku gerhana bulan di tempat kita. Bulan purnama yang sepatutnya cerah dan bersinar, patutnya mengambang, menjadi gelap sebahagian daripada permukaannya kerana disebabkan oleh bayang-bayang bumi, bayang-bayang menutup bulan. Tapi bagi kita di Pahang hanya dapat tengok sebahagian saja daripada fasa akhir gerhana bulan sebab proses gerhana itu dah pun bermula sebelum maghrib lagi dan bulan masih lagi terbit, baru terbit dan masih lagi rendah di kaki langit timur. Jadi tak berapa nampak sangat bulan. Memang musim ni bulan tak berapa nampak sangat. Atas jambatan pun tak banyak nampak bulan sekarang. Dulu banyak atas jambatan, tepi-tepi jalan dah tak banyak. Dah tak berkibar sangatlah bulan. Wallahualam. Gerhana agaknya. Ini cerita bulan, tak ada apa. Nak ngabar tak berapa nampak. Mana pergi tak tahu. Hadirin hadirat sekalian, kita masih bab yang ke-11, pelbagai sunnah berkaitan ucapan dan meminta izin. Bab ini kita dah terangkan ada 7 subtopik. Iaitu kita banyak membicarakan tentang tata cara bersosial. 2 minggu lepas, 2 hari bulan November, kita sempat bincangkan tentang orang yang solat menjawab salam dengan isyarat. Muka surat 169. Jadi kita simpulkan, kita boleh memberi salam kepada orang yang sedang semayang. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, mazhab Hambali dan juga ulama Syafi'iyah. Walaupun ada ulama menganggap ianya sebagai makruh atas alasan ia sangat mengganggu orang yang sedang semayang. Hujah mereka, kalau orang tu semayang takut dia terbalah, maka batal pula semayang dia. Jadi lebih baik dielakkan. Tetapi umumnya boleh memberi salam kepada orang yang sedang semayang. Dan orang yang sedang semayang boleh membalas salam. Sebab kita tahu menjawab salam ni wajib.
Tetapi mereka hanya menjawab dengan isyarat, iaitu dengan membuka tapak tangan. Ini kita dah bahaskan. Dan memberi isyarat dalam semayang tidak membatalkan semayang walaupun ianya adalah pergerakan. Yang membatalkan semayang kalau kita jawab dengan ucapan. Ini jelas dalam pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Mana kita tengah semayang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, batal. Tapi kalau isyarat tidak membatalkan. Dan boleh memberi isyarat sama ada dengan tapak tangan, dengan jari ataupun kepala. Tapi kepala tu lemah sikitlah dia punya hujahnya. Kebiasaannya tapak tangan. Iaitu kita ketika sedang qiyam misalnya, lepaskan saja tangan kanan ke bawah, angkat kembali pada paras dada, tapak tangan ke bawah. Itu sebagai tanda kita menjawab salam. Bukannya kita tengah sembahyang, Assalamualaikum. Bukan melambai. Dia tidak boleh melambai. Hanya tangan saja di bawah. Ini kita dah jawab minggu lepas. Dan kalau rasa tak selesa, boleh menangguhkan menjawab salam selepas daripada semayang. Jelas. Minggu ni kita masuk kepada bab yang baru, iaitu muka surat 177, bab tentang cara menjawab salam kepada orang yang berkirim salam. Adalah dengan mengucapkan salam kepada pengirim dan pembawa salam. Kita bacakan matanya. Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, jilid ke-11, muka surat 41, digalakkan menjawab salam kepada orang yang menyampaikan salam. Ibn Qayyim menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, Nabi menjawab salam apabila baginda mendapat ucapan salam daripada seseorang melalui orang lain. Baginda akan menjawab kepada orang yang mengirim dan yang membawa salam tersebut. Ini riwayat ramailah ulama hadis. Ma yaqulu idza qila lahu inna fulanan yaqra'u 'alaikas salam. Apa yang diucapkan apabila dikatakan kepadanya si fulan mengucapkan salam kepada kamu. Dalam sebuah hadis disebutkan seorang daripada Bani Numair. Ini ada khilaf dalam Fathul Bari, disebut Bani Tamim. Dia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ayahku kirim salam melalui aku untuk tuan. Maka Nabi menjawab, semoga keselamatan tercurah atas dirimu dan ayahmu. Dalam sanadnya terdapat perawi majhul, tetapi para ulama antaranya Syekh Albani menghasankannya. Baik, ada beberapa hadis, ada dua. Terdapat juga sebuah hadis yang menjelaskan perilaku isteri Rasulullah SAW, iaitu Khadijah dan juga Aisyah. Pertama daripada Anas, Khadijah berkata, Ja'a Jibrilu ila Nabi SAW wa indahu Khadijatu wa qala inna Allaha yuqri'u Khadijatas salama faqalat inna Allaha huwas salamu wa huwa Jibrilas salamu wa alaikas salamu wa rahmatullah. Kata Anas, Jibril datang kepada Nabi semasa Khadijah ada bersama baginda. Jibril berkata, Allah menyampaikan salam kepadaku untuk disampaikan kepada Khadijah. Maka Khadijah menjawab, Inna Allaha huwas salam wa ala Jibril as-salam wa alaikas salam wa rahmatullah. Allah adalah as-salam, iaitu pemberi keselamatan. Dan juga salam untuk Jibril. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepada kamu. Ini hadis dikeluarkan oleh Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, Al-Bazzar dan juga At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dalam Fathul Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, seorang yang mendapat salam perlu menjawab salam kepada orang yang menghantarkan salam dan kepada orang yang mengirimkan salam. Jadi dua orang. Sebagaimana Khadijah tadi, hebat, dia Allah kirim salam pada dia. Dia jawab salam untuk Allah, untuk Jibril dan untuk Nabi sekali sebagai tukang kirim. Yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya Aisyatu, ya Aisyata, hadza Jibrilu yaqra'u 'alaikas salam. Faqalat wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara malan ara turidu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, ini Jibril. Dia sampaikan salam kepadamu. Aisyah pun berkata, semoga keselamatan, rahmat dan keberkatan Allah terlimpah kepadanya. Engkau dapat melihat perkara-perkara yang tidak dapat aku lihat.
Kata engkau yang dimaksudkan oleh Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari dan Muslim. Namun dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal terdapat redaksi tambahan daripada Aisyah. Dia berkata, alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkatan Allah terlimpahkan kepada baginda Nabi dan malaikat Jibril. Jadi di sini kita ada dua bentuk menjawab salam, satu style Khadijah, satu style Aisyah. Nanti saya akan terangkan. Pertamanya, hadirin hadirat sekalian, amalan mengirim salam ini telah dilakukan sejak zaman dulu lagi. Bukan budaya Melayu saja, kirim salam, tak. Sejak daripada zaman Nabi SAW. Dan kita tengok hadis tadi, Allah dan malaikatnya sendiri pernah kirim salam kepada Khadijah. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, dalam riwayat yang lain, ada dalam hadis pula disebutkan, Ata Jibrilu Nabi SAW faqala hazihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun. Pernah sekali Jibril datang kepada Nabi, lantas kata Jibril, wahai Rasulullah, ini Khadijah. Dia datang bawa bekah berisi makanan, mungkin lauk, mungkin minuman. Faiza hiya atatka, nanti kalau Khadijah sampai kepada tuan sekejap lagi, faqra alaiha salam min rabbiha, tolong sampaikan salam daripada Allah. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la dhaqaba fihi wala nasaba. Dan kin salam pada Khadijah, kata Allah kin salam, dan beri khabar gembira pada dia, Allah sediakan dia sebuah istana di surga dibuat daripada mutiara. Tidak ada keletihan dan tidak ada kesusahan duduk di dalamnya nanti. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Khadijah hebat. Dia macam Aisyah, Jibril je kirim salam. Khadijah, Allah kirim salam. Hadis Bukhari Muslim. Maka perbuatan mengirim atau menitip salam biasanya dilakukan daripada orang kepada orang yang dia tak dapat bertemu. Dan dia berikan untuk menunjukkan rasa cinta dia kepada orang itu, maka dia pun mengirim salam. Maka salam mesti berdasarkan cinta. Bukan salam maknanya nak warning, bukan. Awak salam sikit ke dia. Itu bukan cinta. Khabar ke dia, kau akan salam ke dia. Itu bukan cinta. Salam mesti cinta. Itu gangster, bukan cinta. Jadi bila kita nak tunjuk rasa cinta, rindu pada sahabat kita yang jauh itu, kita kirimkan salam kepada orang lain yang kita jangka boleh jumpa dengan dia. Dan kejadian-kejadian mengirim salam sebegini saya sebutkan tadi dah berlaku sejak daripada zaman Nabi SAW. Khadijah pernah dikirim salam oleh Allah. Jibril pernah kirim salam kepada Aisyah. Apa punca Jibril kirim salam kepada Aisyah? Wahwa yara ma la ara. Dalam hadis tadi disebutkan, sebab Nabi melihat apa yang saya tak tengok. Maknanya Jibril walaupun ada di situ, tapi Aisyah tak tahu kewujudan dia. Jadi Nabi nampak, Nabi boleh dengar. Jadi itu punca dia kirim salam kepada Aisyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun pernah kirim salam. Beliau pernah diundang untuk pergi satu kenduri, tapi dia tak dapat pergi kerana masa itu ada masalah banjir, begitulah. Jadi dia pesan pada orang yang pergi, ajibu akhakum wa qra'u alaihi salam wa akhbiruhu inni masyghul. Awak pergilah ke kenduri itu, sampaikan salam saya untuk tuan rumah, bagi tahu dia ini masyghul, saya sibuk sangat sekarang, tak dan nak pergi. Ini boleh rujuk dalam riwayat daripada Abdul Razak dalam Al-Musannaf, Baihaqi dalam Al-Kubra, dan sanadnya disahihkan oleh Ibn Hajar. Sama juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pun pernah kirim salam. Dia pernah dia pernah mengutus satu orang sahabat nama Ibnu Wabarah Al-Kalbi radhiyallahu anhu untuk pergi berjumpa dengan Umar Al-Khattab di Madinah. Dia pun pergilah jumpa Umar, dan masa dalam majlis itu ada Osman, ada Abdul Rahman bin Auf, ada Ali, ada Zubair, ada Talhah dalam majlis itu. Dan ketika itu disebutkan mereka sedang berada dalam
masjid, sedang menyandar, sedang bersandar pada dinding masjid. Lantas kata Abu Wabarah, inna Khalid bin Walid arsalani ilaika wa huwa yaqra alaika salam. Tuan, Khalid menyuruh saya datang jumpa tuan dan dia sampaikan salam pada tuan. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Dan hadis yang kita bacakan tadi, ada sahabat yang kirim salam kepada Nabi melalui anaknya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, seorang sahabat menyuruh anaknya jumpa Nabi dan pesan sampaikan salam. Kata lelaki ini, fa'ataituhu faqultu inna abi yukri'ukas salam. Faqal alaika wa ala abikas salam. Kata dia, aku pun jumpa dengan Nabi, beritahu, ya Rasul, ayah kirim salam. Maka Nabi pun menjawab, alaika wa ala abikas salam. Untuk awak dan untuk ayah awak, dua-dua sekali saya doakan sejahtera. Hadis riwayat Abu Daud. Cuma kata ulama, mengirim salam ini cukuplah dengan ucapan kirim salam. Tak perlu nak tolong kirim salam kat dia dengan ucapan Assalamualaikum. Lambat sangat. Bas nak jalan lah. Kirim salam sudahlah. Nak beralus sangat buat apa? Dari beberapa riwayat yang banyak kita bacakan tadi menunjukkan orang yang mengirim salam cukup sekadar mengucapkan kirim salam saja. Dia tidak harus mengucapkan tolong kirim salam pada dia dengan ucapan Assalamualaikum. Ada masa okey, tapi orang tak semua orang ada masa. Sebab kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat tadi, kalimat kirim salam kat dia dengan ucapan Assalamualaikum itu kita tidak jumpa. Sama ada pernah dibuat oleh Jibril, oleh Nabi, atau Ibnu Abbas, atau Khalid Al-Walid. Tak, mereka hanya kata, jumpa dengan Umar, kirim salam. Beres boh. Gitu sajalah. Nak tambah balik, boleh menyusah ke kita lah, jadi panjang pula. Orang dah salam-salam, nak balik, jadi sambung pula borok lagi. Cuma peringatan, ni budaya kita, ni budaya suka ngirim salam. Tuan-tuan, kirim salam ni bukan benda main, ni ibadah. Benda ibadah. Pertama, kirim salam kepada orang, jangan sampai menyusahkan orang. Sebab, kata ulama, tidak sepatutnya kita mengirim salam sampai menjadikan pembawa salam jadi terbeban. Sebab itu amanah. Dia pula, nak tolak kan, kata aku sombong. Kirim salam sikit ni. Saya ni tak tentu lagi jumpa. Yalah, kalau jumpa, kirim salam lah. Itu dah amanah. Contoh ada orang mulut terlampau mudah kirim salam. Jumpa, nak ke mana? Kau nak pergi ke Johor. Nak ke Johor. Kalau jumpa Sultan Johor, kirim salam. Kita pun layan je lah. InsyaAllah dalam hati, bila nak jumpanya? Salah tu. Tak sanggup, jangan nyangguk. Ini adab mengirim salam. Ataupun ada jemaah nak berangkat ke Mekah. Kita pergi ke rumah. Untung lawak pergi ke Mekah ya. Alhamdulillah rezeki. Nanti sampai di Mekah, kisahlah lah jemaah-jemaah Masjidil Haram. Sudah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ataupun ada nak ke Mekah. Kalau jumpa Imam Mekah, Imam Sudeh, kirim salam. Imam Sudeh. Kita tak ada ilmu, nyangguk jadi pak sanggup. Nyangguk. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Ataupun katalah, nanti kalau ke Kuantan, kirim salam ke tuanku Mangku Raja. Dia ingat kita senang nak jumpa tuanku Mangku Raja ke? Ataupun kalau dalam Facebook ke dalam apa, orang tahu kita orang Kuantan, dia pula orang Kuantan tapi duduk England, duduk Amerika, duduk Australia mana. Rindunya kat Kuantan. Kirim salam lah orang Kuantan. Nak kirim salam ke mana ke orang Kuantan? Ingat, jika kiriman salam itu kita terima dan kita menyanggup, maka kita wajib menyampaikan amanah itu. Don't play-play. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, jilid yang keempat, muka surat 164. Hukum kirim salam adalah sunat. Namun pihak yang menyampaikan salam wajib menyampaikannya. Kerana ia adalah amanah. Yusannul ba'sus salami ila man ghaba anhu wa fihi ahaditsun sahihah. Sunat berkirim salam pada orang yang tidak hadir. Dalam konteks ini memang banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini.
wa yalzamu rasulu tablighuhu li'annahu amanah. Wa qad qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Imam An-Nawawi, adapun bagi orang yang diamanahkan untuk sampaikan salam, maka wajib dia menyampaikan salam itu. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Aku perintahkan kau tunaikan amanah. Ini firman Allah. Tapi ada orang hak rajin nak sampaikan salam ni, jenis pak sanggup ni, dia bagi alasan. Alah ustaz, kita tu bukan, saya kan dah cakap insya-Allah. Kalau cakap insya-Allah, mana kalau tak dapat sampaikan salam ke Sultan Johor, ke Mangkuraja ke, tak apalah, benda dah insya-Allah kan. Tak apa kalau tak sampaikan. Tuan-tuan ingat, ucapan insya-Allah dianggap sebagai janji dan tidak boleh sengaja mengingkari. Kalau memang tak dapat buat, dah usaha tak dapat, tak apa. Ini macam orang ngajak pergi kenduri lah. Minggu depan nak kau kahwin, awak jangan tak datang. Dalam hati, Allah, minggu depan ada family day. InsyaAllah. Sebenarnya kita tak pergi pun, berdosa. Kerana kita tunggang nama Allah. Itu salah besar. Tak boleh, cakap tak boleh. Kata Imam Al-Auza'i, al-wa'du biqawli insya'Allah ma'idmari adam al-fi'l nifakun. Kata dia, berjanji dengan menunggang perkataan insya-Allah sambil meniatkan dalam hati untuk memang tak nak buat, maka itu adalah munafik. Kata Imam Al-Auza'i. Ini boleh rujuk kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, jilid kedua, muka surat 482. Jadi, kalau orang kirim salam pada kita, payah nak betulkan benda ini. Sebab kalau kita tak terima, kirim salam pun tak boleh. Bukan masalah tak boleh. Mu ni tak mengaji ni. Kirim salam agak-agak ah. Sebab itu kita sendiri, kita orang mengaji ni, orang tak mengaji di luar ramai. Kalau kita nak suruh kirim salam pada orang, ikut cara ulama ajar je. Macam mana ulama ajar? Kamu kalau nak kirim salam, kau orang cakap je pada dia, Syekh, tolong kirim salam pada siapa-siapa yang tanya tentang saya. Mudah. Mana tadi dia nak kirim salam ke Sultan Johor, contoh. Kebetulan lah kita jumpa Sultan Johor. Sultan Johor tanya, Imam besar sihat? Sihat tuanku, dia kirim salam. Bagus, sesuai. Sebab ditanya. Jadi itu lebih selamat. Kalau orang tu ditanya, barulah kita senang nak menjawab. Jadi kita ulang, kalau tak mampu menyampaikan salam orang, jangan jadi pak sanggup. Kata Waliyuddin Abu Zar'ah Al-Iraqi dalam kitab Tarhut Tasrib fi Syarhi Taqrib, jilid yang ke-8 ke surat 108. Fa illam yaltazim zalika lam yajib alaihi tablighuhu kaman udi'a wadi'atan falam yaqbalha. Kalau dia tak sanggup, maka tak wajib dia menyampaikan salam itu. Perkara ni sama kiasnya seperti orang kirim kita satu-satu benda dan kita rasa tak nyanggup nak nyampaikan, maka jangan terima. Contoh kita ke Kuala Lumpur, jumpa dengan orang tutup, pakcik duduk Kuantan. Patut nampak plexi. Saya orang Kuantan. Saya pun orang Kuantan, pakcik. Pakcik gini, boleh tak saya kirim barang? Mak saya duduk Taman Guru. Sudahlah, aku ni sekarang satu kerja nak ngangkat barang orang, benda semua. Nolong orang tu bagus, tapi itu amanah. Kalau tak nyanggup, minta maaf lah, saya ni lambat lagi balik ke Kuantan. Lepas ni nak nyengah Bentong dulu, lepas Bentong pergi. Minggu depan baru sampai, kan takut lama pula. Sebut terang. Maka kalau dengan barang pun kita buat begitu, dengan salam pun kena begitu. Kirim salam ke tu? InsyaAllah. InsyaAllah je. Tahu bila-bila dia nak sampai, tak tahu. Lagipun saya ingat musim-musim zaman WhatsApp group banyak, handphone ada. Tak payah kirim lah, telefon sendiri. Telefon dia, Assalamualaikum. Lagi lerek terus ke lubang telinga dia.
Tak payah kirim-kirim lah, bukan tak berjumpa. Jadi ni kita kena berhati-hati. Maka kalau nak sampaikan juga salam orang, mesti ada kesungguhan untuk menyampaikan. Jangan buat lip service. Jangan janji manis. Awak bukan nak tanding pilihan raya, nak bagi janji banyak ke orang. Tak boleh, cakap tak boleh. Wa qala lil mursil inni tahammalta dzalika wa sa'uballighuhu lahu. Dan katakanlah pada pihak yang mengirim, saya akan sampaikan salam awak. Mana bersungguh betul. Barulah kita boleh menyanggup menerima salam pada orang. Berat. Tapi benda ini di kalangan masyarakat sebab dia jadi budaya. Bila budaya tidak dibetulkan dari sudut ibadah, maka dia tak ada nilai. Jadi hati-hatilah. Berapa banyak amanah orang kita tak sampaikan. Tapi tidak salahkan kita, salahkan orang pula. Terlampau banyak orang ingin salam. Imam Sudaih lah, Imam Madinah lah, macam-macam lagi. Bagaimana hukum perempuan kirim salam ke lelaki? Orang negara. Dalam konteks seorang perempuan mengirim salam pada lelaki, pada dasar hukumnya adalah boleh. Dengan catatan, kiriman salam itu tidak menimbulkan syahwat. Menimbulkan syok, menimbulkan fitnah lah, berputik cinta ke. Ini dua-dua ni suami orang, isteri orang, berputik pula cinta. Kalau sampai begitu, tak dibenarkan. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, babu salamu rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyatin la yakhaful fitnata bihinna wassalamihinna bihadza syarti. Dia ada buat satu bab mengenai anjuran orang laki-laki mengucapkan salam kepada isterinya, kepada perempuan yang mahram dengannya, dan juga kepada perempuan yang tidak khawatir terjadinya fitnah dengan mereka. Juga anjuran agar perempuan-perempuan mengucapkan salam dengan syarat tidak menimbulkan fitnah ataupun asmara dalam hati syaratnya. Kata Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, boleh hukumnya dan tidak makruh menjawab salam dari wanita atau orang wanita makcik yang sudah tua, sebab tidak dikhawatirkan jatuh dalam fitnah. Wala yakrahu raddu ala jam'i niswatin aw ajuzin littifai khawfil fitnati. Tidak makruh menjawab salam wanita yang ramai atau yang sudah berumur kerana tidak ada khawatir timbulnya fitnah. Kata Syekh Syata Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin, amma mushtahatun laisa ma'aham ra'atun ukhra fayahrum 'alaiha raddu salami ajnabiyyin wa misluhu ibtida'uhu. Adapun jika wanita tersebut boleh menimbulkan syahwat, syok ataupun asmaradana, ketika itu tidak ada perempuan lain pula bersamanya, maka haramlah menjawab salam dari lelaki lain, begitu juga memulakan salam kepadanya. Wa yukrahu raddu salamiha wa misluhu ibtida'uhu aidan. Adapun lelaki yang mendapat kiriman salam, maka makruh menjawab salam dari perempuan itu, begitu juga memulakan salam pada mereka. Jadi itu adablah antara lelaki dan perempuan. Yang ini saya kira common sense, tak ada masalah sangat. Kita pun takkan nak kirim salam ke isteri orang, tak ada pasal. Perempuan pun takkan nak kirim salam ke orang, tak tentu arah. Itu common sense, tak ada masalah. Mungkin ada yang tertanya-tanya pagi ni, bila sebut kirim salam ke Imam Sudaih, kirim salam ke orang Mekah, kalau kirim salam ke Nabi, guna pula gaya Ustaz? Nabi tak ada masalah. Nabi situ bila duduk pun sambil lalu kirim salam je lah. Dia pening kalau Nabi tu ramai, itu susah. Tak ada masalah. Cuma ada petunjuk ulama cara untuk sampaikan salam orang pada Nabi. Benda ni saya tak kata wajib. Tak, tuan-tuan boleh sampaikan salam pada Nabi, tak ada masalah. Bahkan kita selawat pada Kuantan pun sampai, tetapi kita rasa macam, yalah sahabat kita ni nak pergi ke sana, kirim salam dah ke tuan rumah. Maka tu tak ada masalah.
Kata Syekh Nawawi Banten, sebagaimana keterangannya dalam kitab Nihayatuz Zain, muka surat 219, "Thumma in kana ahadun awsahu bisalami falyaqul assalamu alayka ya Rasulullah min fulanin bin fulanin au nahu hadza." Kalau seorang itu mengirim salamnya melalui jemaah haji ataupun umrah, maka ketika yang menyampaikan salam di makam Nabi itu, ucapkanlah kalimat assalamu alayka ya Rasulullah min fulan bin fulan. Salam sejahtera atas kamu ya Rasulullah daripada fulan bin fulan. Sebut nama orang yang kirim itu. Jadi ni ramai musim ni pas pilihan raya pun ramai nak pergi ziarah Madinah, tak ada masalah. Kirim salam pada Nabi tak ada masalah. Yang masalah kirim salam pada orang yang kita tak tahu boleh jumpa ke tidak. Nabi kalau memang kita nak ke Madinah, insya-Allah lah. Dia kalau tak munasabah, kita nak pergi ke Amerika. Orang pergi ke Amerika, kirim salam ke Nabi. Itu susah. Bukan ni sesat kan ni, aku nak pergi ke Amerika, Nabi celah mana? Tempat tak sesuai. Jangan pula tuan menyangkut, insya-Allah. Insya-Allah apa? Memang tak ada. Lip service je. Tak baik begitu. Tak boleh cakap tak boleh. Kena firm lah. Lidik tak ada Nabi Madinah. Kalau aku ziarah, kirim salam nak pergi ke Amerika. Apa kena-mengena. Itu cara kita. Ini cara orang mengaji lah. Orang tak mengaji di luar ramai. Selesai. Soalnya pagi ni yang bahaskan dalam kitab, orang kirim salam kat kita, macam mana cara kita nak menjawab? Dalam beberapa riwayat yang kita bincangkan tadi, ada dua cara. Pertama, kita berikan salam kepada orang yang menyampaikan salam dan yang tukar menyampaikan salam. Dua-dua dapat. Mana kita ucapkan alaikas salam ataupun wa alaika wa alaihis salam. Untukmu dan untuk dia juga dapat salam. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad, ketika Aisyah dapat salam daripada Jibril, maka dia mengatakan alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Untukmu dan untuk dia adalah balasan salam dengan rahmat Allah dan keberkatan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi yang pertama, tuan-tuan kalau orang kirim salam, jumpa di mana? Kak ni jumpa dengan ni baru ni kawan kita belajar dulu ni. Bikin salam banyak-banyak kau. Alaik, kalau dia perempuan lah, alaiki wa alaihas salam. Kalau lelaki-lelaki, alaika wa alaihis salam. Itu cara yang pertama. Cara kedua, boleh juga hanya memberikan balasan salam kepada orang yang mengirimkan salam saja. Juga dalam hadis daripada Aisyah, dalam riwayat Bukhari Muslim, wa alaihi salam wa rahmatullah. Maknanya ketika Jibril kirim salam kepada Aisyah, dia pun menjawab wa alaihi salam wa rahmatullah. Untuknya salam dengan rahmat daripada Allah. Itu cara kita menjawab. Soalan, orang kirim salam memang kena jawab ustaz ya? Para ulama menjelaskan, kiriman salam wajib dijawab segera dan diucapkan secara lisan. Ni orang kirim salam kau. Okey bukan jawapan. Jawapannya adalah Waalaikumsalam. Okey. Oh ya ke? Beres bukan jawapan. Mesti dijawab segera dan secara lisan. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis tentang Aisyah mendapat salam daripada Jibril, katanya wa hadza raddu wajibun 'alal fawri wa kadza law balaghahu salamun fi waraqati man ghaib lazimahu an yaruddu salam alaihi bil lafzi 'alal fawri idza qara'hu. Menjawab salam secara kiriman hukumnya wajib dibuat segera. Begitu juga kalau dia mendapat salam melalui kertas, itu juga dikira kirim. Orang hantar surat, itu kiriman lah. Melalui pejabat pos, dikirim juga. Surat menyurat daripada orang yang berada di lokasi yang jauh. Maka wajib dia menjawab dengan segera secara lisan ketika dia membacanya. Contoh dapat surat
daripada siapa? LHDN misalnya. Contoh. LHDN bagi salam ke surat. Tak perasan pula bagi salam ke surat. Contoh dapat surat daripada mana-mana pihak lah. Assalamualaikum. Kita buka. Assalamualaikum. Dia tulislah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena jawab tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh orang tu Assalamualaikum. Duk baca gitu. Kena jawab. Ini boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim. Orang yang menerima salam daripada kejauhan, tak kiralah secara kiriman orang, melalui kertas, maknanya dalam surat menyurat, ataupun melalui email, atau dalam WhatsApp, ataupun dalam SMS umpamanya, wajib dia juga mengucapkan salam dengan lisan. Waalaikumsalam. Walaupun ianya adalah bentuk tulisan saja. Cuma adalah setengah ini perbahasan. Ini untuk kita nak menambahkan knowledge tentang hal ehwal kiriman salam ini. Jangan lupa ditambahkan huruf waw. Kata Imam An-Nawawi, wa fihi annahu yustahabbu fi raddi an yaqul wa alaika au wa alaikum salam bil waw. Dalam hadis ada anjuran untuk menjawab salam dengan mengucapkan wa alaika atau wa alaikum dengan mencantumkan perkataan wa. Falau qala alaikum salam au alaikum ajza'ahu ala sahih. Meskipun andai dia hanya mengucapkan alaikum salam atau alaikum, dibolehkan menurut pendapat yang benar. Hanya sahaja dia meninggalkan cara menjawab yang lebih afdal. Wa kana tarikan lil afdal wa qala ba'du ashabina la yajzi'ahu. Sementara sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah jawab salam tanpa waw. Ini boleh rujuk syarah Sahih Muslim jilid ke-15 muka surat 211. Maka ketika menjawab kita ucapkan wa alaihi salam, maka perkataan wa itu perlu kita perhatikan. Sebahagian ulama mengatakan wajib menambahkan kalimat wa, sebahagian, dan ada yang mengatakan sunat. Benda ni kita dah buat, cuma tak tahu hukum hakam. Ni yang kin salam kepada wa alaik, kena ada wa. Jangan tu. Ni kin salam kau ni. Waalaikumsalam. Boleh, tapi langgar peraturan. Mesti ada wa. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, tak mahu wa saja. Wa. Jadi selesailah benda tentang kin salam ni tidaklah banyak sangat, tapi dia ada rules of the game-nya, ada peraturannya dalam kita nak menerima salam pada orang, cara menjawab, cara mengirim, dan kita pula jadi orang hak menyanggup nak bawa salam pada orang, itu juga kena berambilah. Sekali lagi saya sebutkan, benda ini jarang diangkat ke dalam masyarakat. Mungkin bagi tuan-tuan perempuan yang mendengar, sudahlah. Jadi masa muka lah kitanya bila orang kirim salam kita tolak pula. Yalah, orang tak ramai yang faham. Tapi berikanlah kefahaman. Sementara lagi kalau dikirim salam pada orang yang memang kita tak payah nak jumpa. Tak boleh jumpa, kena cari. Jadi susah. Kalau tak nyanggut tak payah. Sebut saja, minta maaf lah, berat amanah ni. Allah kirim salam je pun. Mana ada je. Salam tu amanah. Menjawabnya adalah wajib. Jadi itu nak kena beri kefahaman lah pada masyarakat. Jadi selesai. Kita ada masa sikit. Kita masuklah pada satu bab ni. Mana sempat kita cerita. Tak sempat sambung minggu depan. Muka surat 180. Bab mengucapkan salam semasa hendak beredar daripada majlis. Ini juga kita kena beri kepahaman pada masyarakat. Ramai tak reti bahasa. Meninggalkan majlis ni bukan majlis ilmu saja. WhatsApp group tu majlis. Ada orang jenis tak mengaji. Orang tak mengaji ramai. Dia left group Mana boleh. Beri salam dulu. Assalamualaikum. Minta maaf tuan-tuan. Saya ni tak ada. Dah 20 group dah.
Jumpa lagi lain kali. Moga silaturahim berkekalan. Assalamualaikum. Boleh. Ini kita bangun pagi. 01 left. 02 left. 02 left. Ustaz ni left. Mana adab? Meninggalkan majlis mesti beri salam. Ini sunnah yang dilupakan oleh masyarakat. Allah, ustaz ni nak leh geruk pun payah. Memang ini adab. Adab ni memang benda payah. Baik itu orang tua mengatakan, kalau kita langgar adab dalam keadaan kita tahu adab, itu namanya biadab. Tapi kalau langgar adab kerana tak tahu itu adalah adab, itu namanya kurang ajar. Jadi bila kurang ajar, kena pergi belajar. Ini kita ajar. Kita ajar supaya tak kurang ajar. Meninggalkan majlis mesti bagi salam. Ini adab. Mana sempat kita ceritalah. Tengok hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idzan taha ahadukum ila majlisi falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falaysatil ula bi ahaq minal akhirah." Apabila salah seorang di antara kamu sampai di satu majlis, hendaklah dia mengucapkan salam. Kemudian bila dia hendak keluar daripada majlis, hendaklah dia memberi salam pula. Bukanlah salam pertama lebih utama daripada yang kedua. Maknanya sama saja, utama belaka. Hadis ni adalah hadis hasan menurut Al-Bukhari dalam ni bla 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 bla, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dalam Musnad, Humaid dalam Musnad, At-Tahawi. Ni rangkaian perawinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad daripada Muawiyah bin Qurrah. Ayahnya berkata kepada dia, "Ya bunai, in kunta fi majlisin tarju khairahu fa'ajjalat bika hajatun faqul salamun alaikum fa innaka tusyarikuhum fima asabu fi zalikal majlis." Wahai anakku, apabila engkau berada dalam satu majlis dan ingin mengharapkan kebaikan, hendaklah engkau segera untuk memenuhi syaratnya, iaitu ucapkan assalamualaikum. Engkau akan mendapat kebaikan yang sama dengan mereka yang ada dalam majlis tersebut. Menurut pendapat ulama, mengucapkan salam semasa hendak beredar daripada sesuatu majlis merupakan adat yang telah ditinggalkan di beberapa negara. Orang yang paling bertanggungjawab untuk menghidupkan sunnah tersebut adalah para agamawan dan penuntut ilmu. Tuan-tuan puan-puan lah, ni dah digelarkan penuntut ilmu. Hidupkanlah budaya ini. Para penuntut ilmu perlu sentiasa memberi salam apabila masuk dan keluar dari ruang belajarnya. Orang yang mula-mula memberi salam lebih baik daripada yang kedua. Perbuatan ini termasuk amalan menyebarkan salam yang diperintahkan dalam hadis tersebut. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' jilid keempat muka surat 325, apabila seorang bangun untuk beredar dari suatu majlis, hendaklah dia mengucapkan salam. Menurut beliau lagi, salam semasa hendak pergi adalah sunat sebagaimana salam semasa bertemu. Catatan, ucapan salam yang betul adalah dengan menggunakan lafaz yang disyariatkan agama, iaitu sekurang-kurangnya mengucapkan assalamualaikum. Jadi tuan kita dia menegur perangai orang Arab. Disebut sini sebahagian orang menggantikan ucapan salam dengan lafaz ma'assalamah, fi amanillah, wa masakum bil khair, astaudi'ukum dan lain-lain. Ucapan seperti ini berarti mengubah sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang baik. Yalah, kita kalau nak meninggalkan majlis, biasa begitulah. Ma'assalamah wa ilal liqa. Baguslah bunyi cakap Arab tapi tak kena cara. Nabi suruh bagi salam, bukan suruh ma'assalam ala liqa. Kok benda bagi salam sudahlah. Ma'assalamah ala liqa. Ujung tersebutlah assalamualaikum. Lebih indah lagi lah. Orang Melayu lagi lah. Kalau nak pisah tu, orang tertentu je budaya salam. Lain salam. Okey, jumpa lagi. Okey, 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 bunyi beruk gitu. Okey, alright, okey, alright, okey, tahu benda-benda. Apa salah pokok tingkap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalanlah. Atau nak tinggalkan majlis. Assalamualaikum. Tinggalkan majlis. Ini ada beberapa catatan. Pertama,
Meminta izin ketika meninggalkan majlis adalah salah satu adab dalam agama kita. Adab ini dia menunjukkan ketinggian akhlak, menunjukkan penghormatan sesama manusia, dan juga kita nak jaga kerukunan dan juga ukhuwah. Perbuatan minta izin nak keluar majlis ini berdasarkan firman Allah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jamin lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar mukmin ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan bila mereka berada bersama-sama dengan Rasulullah dalam suatu urusan yang mereka bertemu, mereka tidak meninggalkan majlis sebelum yasta'zinu, meminta izin kepada Nabi. Itu adab. Innal ladzina yasta'zinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang minta izin kepadamu, wahai Muhammad, itulah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Maka apabila mereka minta izin kepadamu kerana satu-satu hajat, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan mohonkan keampunan untuk mereka kepada Allah. Surah An-Nur ayat 62. Nabi SAW, majlis dia bersama dengan sahabat dikontrol dengan adab. Sampai adab itu bukan Nabi yang susun, Allah. Mana kalau duduk dengan Nabi, Nabi sedang bercakap, jangan menyampuk. Semua diajar oleh Allah. Nak bertanya bila disuruh. Kemudian kalau misalnya nak bangun, mesti minta izin. Kan majlis kita kadang-kadang orang tak ajar adab kadang ya. Kita tengah borak dengan dia, dengan dalam majlis tengah borak-borak. Tiba-tiba borak dengan orang lain. Lalah kita terpaksa cari orang lain pula nak dengar cerita kita yang tak habis tadi. Keknya tadi nak borak sangat. Dia jenis, bila cerita baru ni? Oh, baru ni kita tiba dia melayan ke orang lain. Waalaikumsalam, masuk. Alah, duduk. Baru sampai. Hilang dah cerita dengan kita tadi. Ini biadab. Minta izin lah. Apa masalahnya? Tadi ajak orang borak sangat. Jadi susah. Maka majlis yang kita berada ni, Allah Ta'ala maha mengetahui. Manusia kalau tak dididik, dia kurang ajar semua. Jadi kena diajar. Salah satunya adalah engkau nak bangun, tinggal program, nak keluar, nak balik ke, kena ada adab. Kadang dalam kursus, misalnya kan, dalam kursus, mungkin peserta tak suka kepada penceramah. Lipat-lipat buku, terus balik. Biadab. Beritahulah. Assalamualaikum. Ada beritahu rustia ke apa, ini hilang begitu. Biadab. Sama juga orang left group, biadab. Boleh left group, bagi salam. Assalamualaikum sahabat sekalian, saya minta maaf. Sekarang ni tak dan sangat masa nak mengadak ke Facebook ke benda ke. Musim-musim pilihan raya pula orang sana bergaduh, orang ni bergaduh. Saya mohon izin untuk left sekejap. Lepas pilihan raya esok, saya PM ke admin, invite saya semula. Assalamualaikum. Adab. Kita tengok kata ini orang ada maruah. Orang bermaruah. Sebab itu kata Ibn Katsir ketika dia menjelaskan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 62, kata dia, wa hadza aidan adabu arsyadullahu ibadahul mu'minina ilaih fakama amarhum bil istizani 'inda ad-dukhuli kadzalika amarhum bil istizan indal insiraf la siyama idza kanu fi amaril jami' ma'ar rasul min salati jumu'ah au 'id au jama'ah au ijtima' li musyawarah la dzalika. Kata Ibn Katsir, ayat ini adalah adab yang Allah sendiri ajar, bukannya ulama, bukannya nabi. Allah sendiri ajar kepada orang beriman, sebagaimana kita diperintahkan beri salam ketika masuk suatu tempat, maka Allah perintahkan untuk kita minta izin ketika meninggalkan suatu tempat itu
untuk kembali ke tempat lain. Khususnya ketika sahabat berkumpul bersama Nabi, atau ketika solat Jumaat, solat Hari Raya, solat jenazah, musyawarah, dalam mesyuarat misalnya, atau yang selain daripadanya. Amarahumullahu ta'ala alla yansarifu anhu wal halatu hazihi illa ba'da isti'zanihi wa musyawaratihi. Allah perintahkan kita jangan tinggalkan majlis dalam keadaan begitu, wala salam wala kalam, kecuali minta izin dan bincang. Maka pelajaran untuk kita, kalau tuan-tuan mesyuarat, kita alim mesyuarat, kita ada kerja, mesyuarat kena datang juga. Kalau tuan-tuan nak keluar ambil anak pergi klinik, memang dah tak masuk dah mesyuarat, jangan hilang ya. Tiba-tiba hilang. Pegang telefon, menipu. Halo, ya, halo. Rupa ni nak keluar balik itu. Biadab namanya. Maka minta izin, mesej sepatah ke pengurusi. Datuk, terpaksa balik. Bawa anak pergi klinik, lemah. Minta izin. Orang perempuan orang ada anak cucu lah, kan nak lemah pergi lah. Dia pun pergi. Keluar je lah. Minta izin. Ini ibu hilang. Tengah-tengah mesyuarat. Mana haji? Tak ada lah. Tak tahu mana. Orang tak tahu mana hilang. Raib begitu. Jadi orang bunian begitu je. Tak ada adab. Masuk bagi salam. Keluar. Tak mesti bagi salam. Ini bukan kita cerita. Oh nak keluar kena Assalamualaikum. Dah. Maklum lah. Beritahu. Adab. Itu Allah Ta'ala ajar. Wa imma yaf'al zalika fa huwa minal mu'minin kamilin. Siapa, kata Ibn Katsir, yang ada sikap nak keluar minta izin, maklum kepada orang nak meninggalkan majlis, ini mukmin kamilin, sempurnalah adabnya itu. Memang orang beradab betul. Sebab itu kata Ibnu Umar, iza zara ahadukum falyaqum hatta yasta'zinahu. Apabila salah seorang daripada kamu jumpa orang, ziarah orang dalam majlis orang, jangan kamu berdiri pun sehingga kamu minta izin dulu kepada tuan rumah. Sampai begitu halusnya. Ini riwayat Abu Syekh dalam kitab Tabaqatul Muhaddisin bin Asbahan. Mana kita dah pergi rumah orang, nak balik kena berdiri kan? Kena khabar. Dah pukul berapa dah ni? Minta izin dulu tuan rumah. Beransur dulu. Esok pun kerja apa semua. Jadi terima kasih banyaklah minum air. Itu cara dia. Yelah. Dia yelah. Bangun selalu. Ini dok tengah-tengah barak. Itulah. Cuk terus bangun. Gimana? Balik dah. Tak ada landing langsung barak. Minta izin. Ini adab. Ini bukan budaya Melayu. Ini Allah ajar. Maka barak dengan orang mesti ada etiket protokol. Kata ulama wa fil hadis tanbih ala adab rafi' wa huwa an zaira la yanbaghi an yaquma ila ba'da yasta'zin al mazur. Dalam hadis Ibnu Umar merupakan peringatan terhadap adab yang mulia, iaitu bagi orang yang pergi jumpa seseorang atau menziarahi rumah seseorang, hendaklah dia tidak berdiri pun kecuali selepas minta izin daripada tuan rumah. Nak berdiri pun minta izin. Waqad akhala bihadha tawjih Nabi al-Karim katsir minan nas fi ba'd al-bilad al-arabiyyah fatajiduhum yakhrujuna min al-majlis duna isti'zan wa laisa hadha faqat bal wa biduni salam aidan. Dan sesungguhnya sebahagian orang di negara-negara Arab sangat sedikit yang memperhatikan adab nabawi ini. Engkau akan dapati ramai mereka keluar dari majlis tanpa meminta izin. Bukan sekadar itu, bahkan mereka pun tanpa mengucapkan salam. Ini mengucapkan salam dengan majlis ni pula satu perbahasan yang lain pula. Minta izin tu dulu, itu yang paling mustahab. Kemudian kita pun mengucapkan salam lah ketika beranjak daripada majlis. Dan itu juga perkara yang Nabi ajarkan. Izan taha ahadukum ila majlisin falyusallim fa in badalahu ay yajlis falyajlis summa idza qama falyusallim falaysatil ula bi ahaq minal akhirah. Kalau kamu pergi ke majlis, hendaklah kamu ucapkan salam. Jika dia nak duduk, hendaklah dia duduk.
Kalau dia nak beranjak, nak berundur diri, hendaklah dia mengucapkan salam. Dan tidaklah salam pertama lebih baik daripada salam kedua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi samalah. Macam tadi saya sebut, kita nak left group sekalipun, bagilah salam. Minta izin dengan admin, kita bagi salam. Orang pun faham, kita nak tenang, nak apa, malah bolak banyak lah cerita politik tak daya kita. Dalam konteks majlis ilmu, salam adalah bila majlis selesai. Jika pengajian sedang berlangsung, lebih baik jangan diucapkan salam. Mana tuan-tuan perempuan ikut kelas MIB. Tiba ada seorang terpaksa balik. Suami tunggu ada emergency. Tengah mengajar, dia angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada apa? Minta izin balik. Suami tunggu dah. Assalamualaikum. Tak perlu. Sebab majlis sedang berjalan. Sebab kaedah fiqh menyebutkan al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk, engkau jangan nambahkan sibuk dia lagi. Kalau seorang keluar kita nak jawab, okey, kena 3-4 orang berjangkit, dia balik ni berjangkit. Seorang balik, orang nak balik. Orang nak balik. Jadi cukup sekadar angkat tangan. Gitu isyarat lah, minta izin. Jangan nonon je keluar. Itu tidak. Dia akan jadi terganggu lah. Ini common sense jugalah ya, common sense. Saya ingat tajuk tentang adab kita bersosial ini, tajuk yang mustahak, tapi dalam kitab ni tak banyak bab dia. Mengucapkan salam semasa hendak beredar daripada majlis. Yang tajuk seterusnya sunnah Nabi dalam minta izin dan ketika nak mengetuk pintu rumah orang. Yang ni saya ingat kita sambung minggu depan lah. Apa yang mustahak untuk perbahasan kita pagi ini, semuanya berkisar tentang adab dan etika sebagai makhluk sosial. Kita dengan orang macam mana. Diajar oleh Nabi satu persatu dalam bab kirim salam, menyampaikan salam, menjawab salam. Sampailah awak nak keluar daripada majlis, nak berundur diri daripada rumah orang pun ada etika. Cuma kita kiaskan dalam konteks moden, kita berinteraksi menggunakan WhatsApp group, Facebook dan sebagainya. Begitu juga caranya kita bawakan. Ini adalah simbol mukminina kamilin. Orang yang sempurna adabnya sebagai orang beriman. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kita sambung perbicaraan pada minggu hadapan. Pada malam ini, kuliah bulan mingguan akan seperti biasa. Dan kita akan membincangkan tajuk malam ini insyaAllah berkenaan tentang gerhana. Itu ramai yang tak berapa jelas tentang fenomena gerhana ini. Sama ada dari segi agama, dari segi sains dan dari segi mitosnya. InsyaAllah kita bincangkan malam nanti. Sebelum pisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikan waktu duha, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya, limpahkan kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.